Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sekali lagi kita bertemu dalam satu program yang dinamakan sebagai program Indahnya Ramadan di Akademi Al-Mukarramah. Jadi tuan-tuan yang baru saja mengikuti program ini, sila subscribe channel YouTube Akademi Al-Mukarramah, like, share dan juga komen. Jangan lupa tekan butang loceng untuk terus mendapatkan video-video terbaru daripada Akademi Al-Mukarramah. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah apakah hukumnya kita mencium dan juga memeluk isteri di bulan Ramadan. Jadi mungkin ini adalah satu tajuk yang agak sensitif dan juga tajuk yang sering diperkatakan. Ramai di antara rakan-rakan kita di luar sana bertanya kepada pihak kami, apakah hukum seorang suami memeluk dan juga mencium isterinya di bulan Ramadan dan di siang hari. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat dua golongan yang menjadi fokus kepada perbincangan ini. Ada satu golongan yang membenarkan dan mengharuskan perbuatan memeluk dan juga mencium isteri dia di siang hari di bulan Ramadan ini secara mutlak ataupun secara meluas, tidak ada apa-apa syarat dan sebagainya. Maka sudah tentu kalau kita mengharuskan perbuatan memeluk dan juga mencium isteri ini di bulan Ramadan di siang hari tanpa ada sebarang syarat, pasti akan mengundang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di siang hari di bulan Ramadan. Manakala golongan yang kedua pula ialah golongan yang agak ekstrim, yang tidak membenarkan langsung seorang suami mencium atau memeluk isterinya di bulan Ramadan di siang hari. Baru saja isteri datang dekat-dekat dengan suami, maka suami pun kata, "Oh, saya berpuasa, jangan datang dekat saya." Baru saja isteri nak memeluk suami, maka sang suami pun kata apa? "Oh, jangan peluk saya berpuasa di bulan puasa." Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat hukum berkenaannya sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bahaskan hari ini untuk kita berada pada peringkat pertengahan antara dua golongan ini, ataupun kita namakan dia sebagai al-wasatiyah. Islam selalunya datang dalam bentuk wasatiyah. Wasatiyah membawa erti tidak ekstrim dan tidak longgar. Itu yang sering datang dalam syariat kita. Jadi perbincangan kita hari ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum memeluk dan juga mencium isteri di bulan Ramadan di siang hari adalah diharuskan secara asasnya. Bila saya sebutkan secara asas, menunjukkan di sana ada perbahasan berkenaan dia. Bila kita sebutkan bahawa adalah diharuskan secara asasnya, berdalilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashiru wa huwa sha'im walakinnahu kana amlakakum liirbih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah melainkan An-Nasa'i sahaja.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebutkan hadis ini diriwayatkan oleh al-jamaah, membawa erti 6 orang perawi yang masyhur di sisi para ulama hadis. Siapa mereka? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i. 6 orang perawi hadis yang hebat ini. Okay? Jadi hadis ini diriwayatkan oleh ke-6 mereka ini, melainkan An-Nasa'i sahaja yang tidak meriwayatkan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ayo kita lihat maknanya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu wa huwa shaim. Dia mencium isteri dia dalam keadaan baginda berpuasa. Nampak tak? Hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium isterinya dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaim. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk isterinya dalam keadaan baginda berpuasa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ramai orang, guru asatidzah khususnya, dia hanya bacakan hadis itu sampai dekat situ sahaja. Maka kalau kita baca dekat situ sahaja, ceritanya tak habis. Okay. Nak habiskan ceritanya, kena baca apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha selepas itu. Apa dia? Walakinnahu, tetapi dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk isteri dia, mencium isterinya, Aisyah cakap apa? Walakinnahu, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam kana amlakakum liirbih, adalah orang yang paling kuat, dapat menahan diri dia, dapat menahan keinginan dia dan juga anggota badan dia. Maksudnya Aisyah radhiyallahu taala anha bagi tahu, dalam keadaan Nabi mencium isteri dia, memeluk isteri dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam situasi itu, Rasulullah adalah orang yang paling kuat menahan diri dia. Maksudnya dia tidak akan berlaku lebih daripada itu. Okey, ada setengah orang kalau dah cium sekali, nak cium 2 kali, nak cium 3 kali, nak cium 4 kali. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak sebegitu. Dia paling kuat tahan diri dia. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mencium isterinya, mampu memeluk isterinya dalam keadaan baginda adalah orang yang paling kuat, dapat menahan diri dia dan anggota badan dia daripada meneruskan lagi adegan-adegan lain selepas itu. Itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi seolah-olahnya hadis ini, perkhabaran daripada Aisyah ini nak menyebutkan bahawa kita nak cium boleh, nak peluk isteri boleh, tapi pastikan kita adalah orang yang dapat menahan diri kita daripada melanjutkan perbuatan kita itu dan akhirnya kita terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di siang hari. Jadi ayat cerita hadis ini seolah dia ada 2 ayat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium isteri dia, memeluk isteri dia. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ini yang menyebabkan hukum yang pertama ini terjadi ataupun tidak. Okey, ayat yang kedua, Aisyah cakap apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat, dapat menahan diri dia daripada dan juga anggota badan dia. Maksudnya tidak berlebih daripada sekadar memeluk dan mencium sahaja. Okey, jadi seolah-olahnya perbuatan memeluk dan mencium ini bergantung kepada diri orang yang memeluk. Kalau orang yang memeluk itu adalah orang yang kuat, dapat tahan diri dia, maka bolehlah dia mencium, bolehlah dia memeluk. Cuba faham sebaliknya. Kalau sekiranya orang itu
tidak dapat tahan diri dia. Nak peluk sekali, nak peluk dua kali, nak peluk tiga kali, nak cium sekali, nak cium lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Dan akhirnya kita tidak dapat menahan diri kita, tak dapat menahan nafsu kita. Akhirnya kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa di siang hari. Itu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Daripada hadis yang kita telah bacakan sebentar tadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara asasnya seseorang itu boleh memeluk atau mencium isterinya. Tetapi terdapat 3 situasi manusia yang mana 3 situasi ini akan merubah hukum. Maksudnya bukan hukum itu berubah. Maksudnya macam mana ya? Maksudnya hukum bagi setiap 3 situasi ini akan berbeza mengikut orang yang memeluk. Mengikut suamilah, selalunya suamilah yang akan memulakan aksi memeluk ni. Jadi bergantung kepada 3 keadaan suami ini. Suami yang pertama ataupun situasi yang pertama, seseorang yang memeluk dan mencium dalam situasi dia penuh yakin bahawa nafsu syahwatnya itu tidak akan terangsang. Dia peluk banyak mana pun, nafsu syahwat dia tak terangsang. Dia tak ada rasa apa-apa. Tak adalah rasa nak lepas peluk, nak peluk lagi, lepas peluk kemudian akan datang adegan-adegan lain yang lebih berat. Tak ada. Hanya sekadar peluk itu sahaja. Hanya sekadar cium sahaja. Dia tidak akan rasa terangsang dalam diri dia. Maka situasi ini, orang yang berada dalam situasi ini, hukumnya adalah kita haruskan. Diharuskan untuk dia memeluk atau mencium. Cuba kita lihat situasi yang kedua. Orang yang kedua. Seseorang yang memeluk dan juga mencium isterinya dalam situasi dia tidak yakin syahwatnya itu terangsang ataupun tidak. Maksudnya dia tak boleh bagi jaminan. Kalau ditanya kepada kita, kalau dia tanya kepada kita, kita tanya balik, awak kalau peluk isteri awak atau cium isteri awak, awak terangsang tak? Dia jawab, saya pun tak tahulah terangsang ataupun tidak. Maksudnya dia tak boleh bagi satu jaminan terangsang ataupun tidak nafsu dia. Tetapi apa yang dia pasti ialah dia dapat yakinkan bahawa perbuatannya itu tidak akan lebih daripada sekadar cium dan juga peluk sahaja. Soal terangsang ataupun tidak, dia tak bagi jaminan. Kemungkinan akan terangsang, kemungkinan ataupun tidak. Mungkin tidak, mungkin terangsang. Tapi dia penuh yakin bahawa dia hanya sekadar akan memeluk dan mencium sahaja, tidak akan lebih daripada itu. Jadi orang yang sebegini hukumnya adalah makruh. Makruh. Cuba kita lihat orang yang ketiga. Orang yang ketiga ialah orang yang memeluk dan juga mencium isterinya, tetapi dia sendiri tidak yakin syahwatnya akan terangsang ataupun tidak. Sama macam yang kedua tadi. Dia tak berani berikan satu jaminan, dia terangsang ataupun tidak. Tak berani bagi satu jaminan, terangsang ataupun tidak. Kemungkinan terangsang, kemungkinan tidak. Dan dalam waktu yang sama, dia juga tidak yakin sama ada perbuatannya akan melebihi batasan ataupun tidak. Maksudnya dia sendiri pun tak yakin pada diri dia, tak berani nak bagi satu jaminan. Kalau dia datang kepada kita, Mat, awak ni kalau cium terangsang tak? Saya pun tak pasti terangsang ataupun tidak. Okey, baiklah. Kalau awak cium, kemungkinan besar akan lebih lagi ke? Okey? Dia pun jawab apa? Saya pun tak berani nak cakap. Saya sama ada nak lebih ke tak lebih. Orang yang macam ini, tuan-tuan, dia berada pada posisi yang haram. Adalah haram bagi dia memeluk dan juga mencium isterinya. Kenapa? Kerana kita khuatiri dia akan melebihi batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di siang hari di bulan Ramadan. Jadi ini yang kita cuba lihat. Tidak ada perbezaan usia ataupun seseorang, maksudnya sama ada tua atau muda. Dia kembali kepada diri seseorang manusia itu. Tak kiralah orang ini muda ke, orang tua ke,
Ada setengah-setengah orang dia hanya benarkan pada orang tua. Orang muda dia tak benarkan sebab dia tahu orang tua ini nafsu terangsang dia itu kurang dan boleh berfikir dengan lebih panjang. InsyaAllah tidak akan lebih daripada apa sekadar cium dan peluk. Orang muda ni gelojoh sikit. Sebenarnya dia tidak kembali kepada usia. Dia kembali kepada keadaan seseorang itu. Tetapi lazimnya orang tua dia lain. Orang muda gelojoh sikit. Lazimnya ya. Tapi bukan semestinya. Ada saja orang-orang tua yang jauh lebih gelojoh daripada orang muda. Orang muda pula boleh tahan diri dia, orang tua pula tak boleh tahan diri dia. Ada je orang macam tu, bukan tak wujud. Wujud. Okey? Mari kita lihat fiqh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubasyarah lis-sha'im. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahawa suatu hari datang seorang lelaki bertemu Rasulullah. Lelaki ini lelaki yang dah lanjut usia, orang tua. Dia datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Rasulullah, boleh tak kalau dia nak memeluk isteri dia? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran, peluklah. Okey. Wa atahu akhar. Kemudian datang pula lelaki yang lain, orang muda, bertanya Rasulullah, benda yang sama, boleh tak saya nak peluk isteri saya? Okey. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahahu. Rasulullah kata apa? Rasulullah larang dia daripada memeluk. Nampak tak? Soalan yang sama ditanyakan oleh dua orang yang berbeza, jawapan pun berbeza. Yang pertama orang tua tanya, boleh tak nak peluk? Rasulullah kata bagi, silakan. Yang kedua, soalan yang sama, boleh tak saya nak peluk isteri saya? Orang muda, Rasulullah kata jangan. Nampak tak fiqh kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Hadis tadi yang saya bacakan diriwayatkan oleh Abu Daud dengan hadis yang sahih. Okey. Jadi di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita bahawa orang tua ini selalunya pemikiran dia, berfikir dia adalah jauh lebih besar daripada hawa nafsu. Selalunya apabila orang tua dia peluk, dia cium, tidak akan lebih daripada itu. Itu yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang muda ini selalunya bersifat gelojoh, diberikan kelonggaran cium, silap-silap akan ada adegan yang seterusnya, yang akhirnya merosakkan, membatalkan puasa dia dan dia telah mendatangkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, hukum mencium dan juga memeluk seorang isteri di bulan puasa ini bergantung kepada diri seseorang manusia. Jadi kita lebih tahu tentang diri kita. Sebelum kita memeluk dan juga mencium isteri kita di siang hari di bulan puasa, tengok dalam diri kita. Kita dalam kategori yang mana? Kalau sekiranya kita dalam kategori yang ketiga yang saya sebutkan tadi, maka hindarkan. Kalau sekiranya duduk dalam kategori 1 dan 2, maka tiada jadi masalah, insya-Allah taala. Jadi itu saja perkongsian kita hari ini tentang hukum mencium dan juga memeluk isteri di bulan Ramadan di siang hari. InsyaAllah daripada perkongsian ini kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita dengan baik, dan juga apa yang kita lakukan ini biarlah ala bayyinah ataupun ala basirah. Maksudnya apa? Dengan ilmu pengetahuan. Dalam keadaan kita memeluk dan juga mencium isteri kita di bulan Ramadan, biarlah dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak mencium dia, tidak memeluk dia, ataupun tidak melakukan apa-apa yang berkenaan atau yang bersamaan dengannya, biarlah ala basirah ataupun biarlah dengan ilmu pengetahuan yang betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain masa jika dipanjangkan umur, dan kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.